Wahhab, dan hibahkanlah kepada kami daripada sisimu rahmat, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang amat memberi. Jadi alhamdulillah kita boleh sambung pengajian kita dalam Kitabul Azkar min kalami Sayyidil Abrar. Tapi tadi saya sebagai mukadimah lah ya, saya begitu tertarik hati apabila Puan Ainun memuji nama Puan Sayyidatul Atikah ya. Jadi sebagai nama yang cantik. Dan kalau kita lihat dalam sahabat Nabi SAW, memang ada seorang yang bernama Atikah. Dia ejaannya dengan huruf kaf ya, Atikah. Dan Atikah sahabat Nabi yang masyhur ini namanya Atikah binti Zaid radhiyallahu anha yang telah berkahwin, kalau tak silap saya, dengan 4 orang sahabat Nabi, yang mana kesemua mereka itu telah meninggal dunia pada jalan Allah Azza wa Jal. Maka Atikah ini dianggap sebagai isteri para syuhada. Dan maksud nama Atikah adalah yang wangi ya. Wanita yang wangi, simbol kepada wanita yang ada karakter yang baik, ada akhlak yang baik, ada keterampilan yang baik. Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pengajian kita di dalam Kitabul Azkar. Yang lepas kita dah bincang apa yang perlu kita bacakan apabila kita pergi ziarah kubur ya. Okey. Saya buka dulu kitab. Dan hari ini kita terus ke depan, iaitu sebelum yang ke depan tu kita tengok dulu hadis yang ini. Okey, saya besarkan sikit. Okey, Puan Ainun ya, muka surat berapa ya? Sebab saya tak ada kitab yang Melayu tu. Tak silap saya, kita dah masuk hadis yang ke-490. Muka surat tak pasti ya Puan Ainun? Ke surat 317. Okey, muka surat 317 Terima kasih banyak. Ya. Okey, kita mula dengan hadis yang ada disampaikan dalam kitab Sunan Abi Dawud, An-Nasai, Ibn Majah dengan sanad yang boleh diterima. Kata Nabi SAW, ini kata sahabat Nabi Bashir bin Ma'bad yang lebih dikenali sebagai Ibn Al-Khassasiyah. Bainama ana amashin Nabi SAW nazara fa iza rajulun yamshi bainal quburi alaihi na'lan. Ketika itu saya berjalan dengan Nabi SAW. Kami telah melihat ada seorang lelaki yang berjalan di perkuburan dengan memakai kedua-dua sandalnya ataupun slipernya. Jadi dia pakai slipper dia masuk ke dalam kubur. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya sahiba as-sibtiyatain alqi sibtiyataik. Okey. Wahai orang yang memakai kedua-dua selipar, hendaklah kamu menanggalkan seliparmu. Okey, itu maksudnya ya. Artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ulama pun berbahas tentang satu perkara, apa hukum kita memakai selipar ataupun kasut ketika memasuki perkuburan. Maka secara asasnya ulama menyatakan kita mesti menanggalkan selipar kita bila masuk ke perkuburan. Itu secara asas. Namun apabila kita risau, kaki kita boleh cedera dan kita sakit ya, maka barulah kita dibenarkan untuk memakai slipper dan kasut ketika berjalan di perkuburan. Dan saya kira kalau kita, kubur di Malaysia ni memang sesuai untuk kita pakai slipper lah, kerana ada sebahagian kubur ni dia kawasannya sedikit macam kita kata apa ya, dia macam berbatu-batu, adanya mungkin ada duri dan kita pun tak tahu kot-kot ada kaca ya yang pecah. Jadi untuk keselamatan diri kita, memakai slipper di kawasan perkuburan seperti di negara kita Malaysia ini lebih sesuai dan insya-Allah diharuskan. Itu sekadar untuk rumusan ringkas tentang perkara ini.
Tapi poin dia adalah bagaimana Nabi SAW mengajar kita adab ataupun etika ketika memasuki kubur. Dalam masa yang sama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya sedikit terperanjat apabila saya pergi ke satu perkuburan di sebuah negeri yang tak perlulah saya sebutkan negeri yang mana sudah mula wujud satu budaya baru di perkuburan baru, iaitu mereka menghiasi perkuburan tersebut. Jadi kubur ni perhiasannya macam mana, kubur ni perhiasannya macam mana, dan sehinggalah satu kali saya nampak ada satu video yang tersebar dan saya syak video tu memang di Malaysia, bukannya di negara jiran kita Indonesia, yang menunjukkan sudah adanya perhiasan yang lebih menakutkan di kubur. Jadi sebenarnya itu bukan ajaran Islam ya, menghiasi kubur dengan meletakkan apa-apa benda, kecuali kalau kita letak batu nisan untuk pengenalan, itu tak apa ya. Tapi kalau kita hias macam-macam, letak benda ni atas kubur, itu bukan ajaran Islam dan dikhawatiri ia menyamai ajaran ataupun pengamalan orang Hindu ataupun agama-agama yang lain. Jadi ibu dirahmati Allah, lagipun kalau kita menghiasi kubur pun ia tidak memberikan apa-apa manfaat pun untuk kita. Daripada kita menghabiskan duit untuk menghiasi kubur, lebih baik kita menghabiskan duit bersedekah atas nama si mati. Maka insya-Allah bila kita bersedekah atas nama si mati, niatkan pahalanya pada si mati, sepakat ulama menyatakan pahala itu sampai kepada si mati. Terutamanya kalau yang buat itu adalah suaminya, isterinya ataupun anak-anaknya, lagi-lagilah akan memberikan manfaat kepada si mati itu sendiri. Okey, baik. Jadi itu rumusan ringkas untuk yang ini. Sekarang ni kita masuk dalam babul buka wal khauf indal mururi bi kuburiz zalimin. Bab kita menangis dan berasa takut ketika melintasi kubur-kubur orang yang zalim. Dan macam-macam lagi lah, dia punya tajuk dia agak panjang. Cerita ini disampaikan oleh seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Anak kepada radhiyallahu anhuma. Anak kepada Umar. Jadi Umar ni beliau ada beberapa orang anak ya. Umar ada beberapa orang anak. Tapi anak Umar yang paling popular dua orang ya. Satu anak sulung Umar namanya Hafsah, isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin, dan yang keduanya namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Umar. Jadi katanya anna Rasulullah SAW qala li ashabih. Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum, yakni lamma wasalul hijr diyar Samud. Nabi kata tu bila ketika mereka melintasi Hijr, perkampungan Samud. Jadi perkampungan Samud tu namanya Hijr, dan memang kaum Samud itu dikenali sebagai Ashabul Hijri. Okay. Apa kata Nabi SAW? Minta maaf ya, ibu-ibu nampak ke anak panas saya yang bergerak ni? Boleh siapa respon? Nampak tak nampak anak panas yang bergerak? Tak nampak Ustaz. Oh, tak nampak anak panas bergerak Tidak, tak ada. Oh, Tak ada nak panah pun. Tak nampak. Oh, tak nampak pun. Tapi boleh cam lah kat mana saya baca Tak Boleh. macam ni. Boleh. Tapi dalam yang pentingnya dalam buku lah. Bonda Nek Isum nampak Bonda Nek Isum? Yang kita bincang hadis yang mana? Ya, boleh. Boleh kita Boleh, relate dengan apa dalam kitab Al-Hidayah. Okey. Baik. Kata Nabi ketika mereka melintasi Hijr, perkampungan Samud, la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin illa an takunu bakin. Jangan kamu masuk ke dalam kawasan orang-orang yang macam mana zoom minta maaf. Okey, kalau macam ni nampak tak? Tak nampak juga? Tak, tidak. Oh, tak nampak juga. Okey. Tapi presentation saya ni nampak lah kan? Nampak. Okey, tak apa. Minta maaf lah ya.
Kita tak apa, yang penting ibu tahu di mana. Janganlah kamu masuk ke dalam kawasan orang-orang yang diazab ini illa an takunu bakin, kecuali kamu masuk dalam keadaan kamu menangis, kata Nabi. Okey. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabathum. Sekiranya kamu siap ya. Sekiranya kamu tidak mampu menangis, maka kamu jangan memasuki kawasan tersebut. La yusibukum ma asabathum, pastilah musibah itu tidak akan menimpa kamu. Ya. Pastilah musibah yang pernah menimpa mereka tidak akan menimpa kamu. Jadi sebenarnya hadis ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi SAW ni satu ketika pernah melintasi kawasan perkampungan Samud. Okey. Kerana kita kena faham bahawasanya dalam Nabi-Nabi terdahulu, paling kurang ada 2 orang Nabi yang tinggal berdekatan dengan Jaziratul Arab ataupun dengan tempat tinggal Nabi SAW, iaitu Nabi Hud, kaumnya Ad, dan juga Nabi Saleh alaihi wassalam, kaumnya Samud. Jadi kaum Ad dengan kaum Samud ni dia tak jauh dari tempat tinggal Nabi SAW, Makkah. Oleh kerana itulah kata ulama, kalau kita tengok dalam Quran ni, Nabi-Nabi yang selalu disebut berulang kali dalam Al-Quran ni tak banyak. Antara yang kerap disebut adalah kaum Samud dan juga kaum Ad. Ulama mengkaji dan sebahagian ulama buat kajian dan mengeluarkan rumusan, kenapakah kaum Ad dan kaum Samud banyak disebutkan dalam Al-Quran? Antaranya, saya tak kata satu-satunya ya, antaranya kerana mereka merupakan kaum yang tinggal dekat dengan Nabi SAW. Jadi pengajaran yang kita dapat daripada kaum Ad dan kaum Samud itu lebih meresap ke dalam kalbu ataupun hati orang-orang Makkah ataupun orang-orang Arab. Nanti kalau cerita duduk negara lain yang jauh-jauh, sukar pula untuk mereka memahami cerita yang disampaikan oleh Al-Quran Karim. Jadi itu punca kaum Samud dan kaum Ad dipilih dalam Al-Quran. Antara ya, saya tak kata satu-satunya. Jadi kaum Samud dan kaum Ad telah ditimpa azab yang begitu luar biasa. Kalau kaum Samud itu, dia ditimpa azab dengan suara tempikan yang menakutkan. Sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtazir. Baik. Manakala kaum Ad pula dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla daripada kombinasi beberapa bentuk angin. Yang mana angin itu disebutkan oleh Nabi SAW, wa uhlikat adum bid-dabur. Ad telah dibinasakan oleh angin dabur, satu. Kemudiannya Al-Quranul Karim menyatakan bahawa kaum Ad telah dibinasakan oleh ar-rihul aqim, angin yang memandulkan, yakni angin yang membinasakan segala tanaman-tanaman. Dan satu lagi angin yang menimpa kaum mereka adalah sarsaran. Ya, sarsar. Angin sarsar ini merupakan angin puting beliung ataupun tornado yang begitu luar biasa. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma, yang telah menyeram mereka dalam tempoh 7 malam 8 hari. Jadi oleh kerana dahsyatnya azab yang menimpa kaum Samud dan kaum Ad itu, satu ketika Nabi SAW lalu kawasan mereka, Nabi terkenang keadaan yang menakutkan tersebut. Sehingga kan dalam hadis yang lain, ibu-ibu dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW, seakan-akan saya melihat unta betina Nabi Saleh SAW itu sedang berjalan-jalan di kawasan ini. Itu bayangan yang dapat dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian dalam keadaan insaf dengan penuh kesedaran, Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada sahabat yang lain, jangan kamu masuk ke dalam kawasan orang yang kena azab ini dengan keadaan nak gembira, dalam keadaan nak suka-suka, dalam keadaan kita tidak mengambil pengajaran. Jadi kalau nak masuk, masuklah dalam keadaan mengambil pengajaran.
Kalau boleh, bakin, dalam keadaan menangis. Dan kalau kita tidak mampu menangis ataupun kita tidak mampu mengambil pengajaran, kalau kita masuk dalam keadaan nak gelak-gelak, lebih baik kita jangan masuk daripada awal lagi, kerana kita tidak mahu menjadi orang yang mengambil inting terhadap azab yang pernah menimpa kaum-kaum yang terdahulu. Jadi saya kira ibu-ibu sekalian kebanyakannya pernah pergi ke Madinatul Munawwarah. Di Al-Madinatul Munawwarah tu dia ada satu rumah orang Yahudi. Yang mana kawasan rumah orang Yahudi tu memang kerajaan Arab Saudi langsung tidak peduli tentang keadaan di situ. Dibiarkan macam tu je. Kerana itu menunjukkan tempat yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Tempat ataupun rumah orang Yahudi yang jahat itu tidak wajar untuk dimakmurkan langsung. Sampai demikian ya. Okey, baik. Jadi kalau kita ada peluang sebagai contoh pergi ke Laut Mati di Jordan, boleh tak boleh kita nak masuk kawasan Laut Mati tadi? Boleh. Boleh tak kalau kita nak ambil kebaikan daripada air di Laut Mati? InsyaAllah boleh. Tapi masuklah dalam keadaan insaf dengan kebesaran Allah Azza wa Jal. Bukannya masuk dalam keadaan kita gelak-gelak, ambil gambar dalam keadaan senyum-senyum. Tak, elakkan ya. Masuk, kalau boleh jangan ambil gambar langsung. Sekadar kita nak merenung kebesaran Allah Azza wa Jal terhadap kaum yang telah wal mu'tafikata ahwa dalam surah An-Najm, diterbalikkan buminya. Yang sepatutnya daratan lebih tinggi daripada lautan, tiba-tiba terbalik. Faja'alna 'aliyaha safilaha, lautan yang telah menenggelamkan daratan tersebut. Ya, na'udzubillah min zalik. Baik, seterusnya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita ke depan lagi. Kitabul Azkar fi salawatin makhsusah. Kitab zikir-zikir dalam solat-solat yang tertentu. Okey. Ini panjang tapi saya tengok Imam Nawawi beliau tidaklah membahaskan perkara ini dalam keadaan panjang lebar ya. Pertamanya beliau katakan yusahabbu an yuksara fi yaumiha. Ini pada malam Jumaat, sorry. Babul askaril mustahabbah yaumal jumu'ati wa lailatiha wa du'a. Bab zikir-zikir yang disunatkan pada hari Jumaat, pada malam Jumaat dan doa. Jadi macam malam Jumaat, hari ni siang Jumaat dan malam ni bermulanya masuk bulan haram 1 Rajab. Bila masuk bulan 1 Rajab ni, itu telah memberikan satu loceng awal kepada kita semua bahawa Ramadan sudah dekat. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fih. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan dan berkatilah kehidupan kami dalam bulan yang begitu mulia tersebut. Okey, baik. Yusahabbu, kita disunatkan untuk memperbanyakkan zikir pada hari dan juga pada siang dan malam Jumaat. Saya baca balik. Kita disunatkan untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran, zikir-zikir dan doa-doa pada siang dan malam Jumaat. Jadi macam mana ibu-ibu sekalian? Sudahkah kita berselawat kepada Nabi SAW? Saya pun belum selawat betul-betul lagi hari ini. Jadi kita usaha. Sudahkah kita membaca suratul Kahfi misalnya? Jadi kita cuba untuk memperbanyakkan zikir-zikir tertentu pada siang dan juga malam Jumaat. Terutamanya wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam dan juga siang Jumaat. Wa yaqra'u suratul kahfi fi yaumiha, dan membaca suratul kahfi pada siang Jumaat. Qala Syafi'i rahimahullah fi kitabil Imam Syafi'i berkata di dalam kitab beliau, kitab induk al-Um, wa as-sahibbu qira'atiha fi lailatul jumu'ah. Saya berpandangan, saya lebih suka kalau membaca suratul kahfi pada malam Jumaat. Jadi terpulanglah ibu-ibu ya, sama ada kita nak baca pada malam Jumaat ataupun kita nak baca pada siang Jumaat, itu pilihan kita masing-masing. Dan kalau ditanyakan ibu-ibu dirahmati Allah, ada tak hadis yang sahih menceritakan tentang kelebihan membaca suratul kahfi pada malam ataupun siang Jumaat? Okey, jawabnya begini.
hadis-hadis yang memperkatakan bacaan suratul kahfi pada malam dan siang Jumaat tidak pun mencapai tahap sahih. Okey, tapi tunggu dulu ya. Walaupun tidak mencapai tahap hadis yang sahih, ia mencapai tahap hadis yang hasan. Hasan ni Okey, Puan Nuzana, sila keluar balik. Dah terganggu. Okey, Ustaz maaf. Ada tak share apa. screen tadi. Tapi macam mana saya nak ni balik tak apa. Saya buat balik. Try. Okey, try balik. Tak apa, saya buat balik. Okey, boleh. Okey. Alhamdulillah. Okey. Kalau kita tengok dia ada hadis yang hasan. Hadis hasan ni bererti dia bawah sedikit daripada hadis yang sahih dan di atas daripada hadis yang dhaif. Oleh kerana ibu-ibu belajar kitabul hadis, kitabul azkar ni kitabul hadis ya. Jadi kita kena tahu sedikitlah istilahnya. Kalau hadis yang sahih memang diterima, bawah daripada hadis yang sahih dhaif. Dhaif ni dia kena nilai panjang lagi. Atas dari antara hadis sahih dan hadis yang dhaif tu, dia ada satu lagi kedudukan hadis namanya hadisun hasan. Jadi hadis hasan ni artinya hadis yang boleh diterima. Kata ulama, selain daripada hadis yang menyatakan kelebihan suratul kahfi pada malam atau siang Jumaat itu bertaraf hasan, ditambah pula ia diamalkan oleh orang-orang yang terkemuka al-alamun nubala, seperti contoh Al-Imam Syafi'i sendiri. Maka oleh kerana ia merupakan amalan orang-orang yang terkemuka, ada eloknya kita mengamalkan suratul kahfi pada malam dan juga siang Jumaat. Pilih salah satu. Ataupun kalau kita tidak ada kemampuan untuk membaca ke-12 muka surat tersebut serentak, maka kita bahagi dua. Artinya pada malam Jumaat kita baca separuh dulu ke, siang Jumaat kita baca separuh. Saya pun mencari alasan juga masa mana saya nak baca surah Al-Kahfi. Jadi saya baca ketika menghantar anak ke sekolah. Jadi macam pagi tadi anak saya yang perempuan tu dia uzur, tak boleh solat. Jadi tapi dia terus teman saya ke surau. Okay, saya minta dia tunggu di surau kerana solat di surau saya ni baca surah Sejadah dengan Al-Insan agak panjang. Sedangkan saya kena hantar dia sekolah sebelum pukul 7. 20 minit juga ambil masa. Habis saja solat, dia tunggu dalam kereta, kami terus gerak. Dalam tempoh itulah kita selain daripada baca zikir lepas solat dahulu, sambung dengan suratul kahfi. Jadi sebelum balik ke rumah tu, boleh habis suratul kahfi. Tapi kalau kita yang tidak menghafal suratul kahfi, memang kita kena ambil masa lah. Mungkin lepas maghrib kita baca dalam 6 muka surat. Dan mungkin pada siang Jumaat kita baca lagi bila-bila waktu duha dan sebagainya dalam 6 muka surat. InsyaAllah bila kita amal benda ni ibu dan rahmat Allah sekalian, bagi siapa dah amal alhamdulillah, tapi belum bagi sesiapa yang belum amal, bila kita dah biasa dalam beberapa Jumaat, kita akan rasa membaca suratul kahfi 12 muka surat ni bukanlah satu perkara yang menyusahkan. Rasa ringan je 12 muka surat ni, tak ada apa pun sebenarnya. Sekejap je. Okey. Jadi kemudian kita lihat ya, wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Kami ada riwayatkan hadis yang bersumberkan hadis Bukhari dan juga Muslim an Abi Hurairah bin Ummihi radhiyallahu anhuma. Okey, ibu tengok ya. Kalau nama Abu Hurairah tu seorang je, kita sebut Abu Hurairah, Hurai ya, bukan Hurai. Bukan Rai, tapi Roy. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi saya sendiri, saya mengajar lidah saya untuk membaca nama Abu Hurairah tu sekali dengan mak dia. Tapi oleh kerana saya tak tahu apa nama mak Abu Hurairah, saya kena study dulu. Saya panggil Abu Hurairah bin Ummihi. Abu Hurairah anak kepada mak dia. Jadi saya baca radhiyallahu anhuma, semoga Allah Azza wa Jal meredai Abu Hurairah dan ibunya. Kenapa saya baca macam tu ibu-ibu sekalian? Saya nak cerita sikit. Kerana ada satu ucapan Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, saya telah berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal memberikan pengampunan
kepada sesiapa yang mendoakan saya dan ibu saya. Saya ulang balik ibu-ibu. Saya telah berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal memberikan pengampunan kepada sesiapa yang mendoakan saya dan ibu saya. Oleh kerana saya nak termasuk dalam kelompok mendapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jal, berkat doa sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis Abu Hurairah, maka saya biasakan diri dengan menyebut Abu Hurairah bin Ummihi radhiyallahu anhuma. Jom sama-sama kita sebut radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Azza wa Jal berikan pengampunan kepada kita berkat doa Abu Hurairah bin Ummihi radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal Jumu'ah. Nabi pernah sebut tentang hari Jumaat ini. Nabi membahaskan tentang ada satu waktu yang penting pada hari Jumaat. Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Baik. Pada hari Jumaat itu ada satu saat yang mana jika mana-mana hamba yang Muslim berdoa ketika sedang mengerjakan salat, Allah Azza wa Jal akan memberikan, akan mengabulkan permintaannya. Wa asyara biyadihi biqaliliha, dan Nabi SAW memberikan isyarat dengan jari macam begini je. Artinya tempohnya amat sekejap. Ya, tempohnya amat sekejap. Maka di sini menimbulkan dua persoalan yang penting. Persoalan yang pertama adalah bilakah saat tersebut? Itu satu. Dan yang keduanya adalah bagaimana kita, adakah doa itu hanya diterima ketika kita wa huwa qa'imun yusalli, berdiri mengerjakan salat? Bagaimana kalau kita berdoa sambil kita dipakai di rumah? Bagaimana kalau kita berdoa sambil memandu kereta? Bagaimana kalau kita berdoa sambil kita duduk menyelesaikan sembarang pekerjaan? Adakah doa itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal ataupun bagaimana? Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya ulama bahas bilakah waktu tersebut. Ada puluhan pandangan ulama. Rasanya lebih daripada 20. Tapi daripada 20 pandangan ulama yang terlalu terperinci tersebut, boleh dikatakan ada dua waktu yang paling dominan mengikut pandangan kebanyakan ulama. Dan izinkan saya untuk sebut satu waktu je, kerana satu waktu ini dia selaras antara kita lelaki dan juga wanita, ibu-ibu. Kerana satu lagi waktu tu dia hanya khas untuk orang lelaki. Jadi waktu yang terbaik kata kebanyakan ulama adalah selepas asar sampai ke maghrib. Jadi antara lepas asar sampai ke maghrib tu kita tak tahu pukul berapa. Adakah waktunya berubah-ubah? Adakah minggu lepas waktunya 5.30 dan pada minggu ni waktunya pukul 6 suku, ataupun pada minggu depan waktunya 10 minit? Kita tak tahu bila waktunya. Dan berapa lama tempoh yang sedikit itu, 5 minit ke, 2 minit ke, 12 minit ke, 20 minit ke, kita tak tahu. Tapi sebenarnya semacam Nabi SAW nak kempen kita, jangan mencari-cari waktu tu, tapi kita perbanyakkan doa. Perbanyakkan doa. Kalau berkebetulan, alhamdulillah Allah Taala akan kabulkan. Yang penting kesungguhan kita tu, itu yang poin mahu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, pandangan ramai ulama bermula waktu asar sampailah ke waktu maghrib. Kerana itu memang waktu yang power pun kalau kita nak bahas benda ni panjang lebar ni. Kelebihan waktu asar menurut bagi umat Nabi Muhammad SAW ni amat luar biasa. Ia memerlukan satu kuliah yang memakan masa dalam 1 jam ke 1.5 jam untuk memaparkan dapatan-dapatan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi tak perlulah kita nak bahaskan benda tu. Cukuplah kita memahami kelebihannya untuk berdoa pada hari Jumaat selepas asar. Baik. Yang keduanya timbul persoalan,
kata Nabi SAW, wa huwa qaimun yusalli, di saat hamba itu berdiri mengerjakan salat. Jadi apa maksud mengerjakan salat? Sedangkan kalau kita kata lepas asar, solat apa je yang kita buat? Kita hanya mengerjakan paling tinggi. Solat yang kita buat asar ni, bermula masa asar adalah 8 rakaat. Itu paling tinggilah. Yang cerita bab qada tu cerita lain. Iaitu solat sunat sebelum asar sama ada kita buat 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Kemudiannya campur dengan solat asar 4 rakaat. Itu pun berapa lama je kita nak habiskan. Kalau sekarang ni asar di Shah Alam sebagai contoh lebih kurang dalam 4.42 macam tu ya, lebih kurang. Maka sekitar dalam pukul 5 petang, kalau di surau kami ni pukul 5 petang dah habis dah solat asar. Jadi tengok-tengok kalau masa tu pukul 5.30, kalau masa tu pukul 6.30, apa solat yang kita nak buat? Ini menimbulkan sedikit kekeliruan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita tengok tu ulasan. Saya tak pasti buku ibu-ibu macam mana. Cuba ibu-ibu cari. Dalam kawasan tu juga. Wal muradu biqaimin yusalli man yantaziru salah fa innahu fi salah. Maksud, ya, maksud kita berdiri mengerjakan salat itu adalah kita menunggu-nunggu waktu salat. Ya. Kita menunggu-nunggu waktu salat. Artinya apa ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian? Kalaulah ada orang yang mana contohnya lepas kita salat asar pun benda tu, kita pun pergilah ke masjid atau surau atau kita di rumah lah. Kita katakan ibu-ibu salat di rumah. Ibu-ibu pun dah bersedia untuk solat maghrib pada pukul 6 petang lagi. Okay, 6 petang tu hari ni saya nak fokus pada Allah. Banyak sangat masalah menimpa kepala saya ni, dah pening sangat. Tak ada siapa boleh selesai. Suami tak boleh selesai, kawan-kawan tak boleh selesai. Yang boleh menyelesaikan masalah ni hanyalah pencipta langit-langit dan bumi je. Maka kita pun duduk atas jalan kita tu pukul 6 petang. Kita pun mula baca Quran. Di situlah perbuatan kita pukul 6 petang tu dah bersedia untuk salat maghrib. Orang yang menunggu untuk salat ibarat berada dalam salat. Itulah yang diupas oleh ulama. Maksud hadisun Nabi SAW, doa hamba yang diterima ketika salat artinya ketika menunggu waktu salat. Jadi pukul 6 petang kita dah bersedia untuk tunggu waktu maghrib. Maka kita pun baca Quran, berdoa pada masa tersebut. InsyaAllah kita boleh mendapat barakah yang dijanjikan oleh Nabi Yunus SAW. Okey. Sebab itu sebagian ulama, satu benda yang saya tak buat ibu-ibu sekalian je, satu benda yang saya tak mampu nak buat. Ulama mengatakan yang paling baik dalam kes ini kita buat persediaan yang memang luar biasa. Ibaratnya kalau macam geng-geng tabligh yang pergi keluar 3 hari ataupun 7 hari ataupun 40 hari. Ibarat orang yang pergi buat haji. Bila buat haji itu terutamanya pada hari Arafah, bermula zuhur sampai ke maghrib duduk kat situ tanpa bergerak. Okey. Maka kita pun bermula asar je ready dah. Tapi saya tak mampu buat, betul-betul saya tak mampu. Kita asar masuk dalam pukul 4.40, tengok negeri masing-masing. Pastilah di Brunei, Bondan Isum, lainlah dia lebih awal kan. Maka kita pun bersiap terus, pergi je ke surau. Dan memang pakai baju yang bersedia untuk asar sampailah ke malam. Ataupun kalau ibu-ibu tak pergi surau pun memang di rumah. Bermula asar ni beritahu anak-anak, minta maaf hari ni bonda nak fokus kepada ibadat. Bermula asar sampai ke maghrib, mohon jangan kacau mama bonda pada petani. Kalau ada apa-apa pandai-pandailah buat sendiri. Tambah-tambah kalau ibu-ibu anak-anak dah besar lagi senang lah. Kita pun bermulalah asar tu, kita pun salat sunat 4 rakaat dahulu. Lepas azan je kita salat sunat 4 rakaat. Kemudiannya kita salat asar. Kalau di rumah kita salat asar sendirian, panjangkan salat tersebut. Kalau macam saya yang salat di masjid, saya terikat dengan imam. Ibu-ibu kalau salat di rumah, ambillah peluang untuk memanjangkan salat tersebut. Bacalah surah yang panjang-panjang. Ini cerita orang mampu ya. Saya tak kata saya buat ibu-ibu. Saya tak mampu buat. Di samping itu saya pun terikat dengan imam. Tapi ini kalau betul-betul nak, saya hanya kongsi teori.
Ya. Kita pun baca surah panjang-panjang. Kalau ibu-ibu hafal surah Yasin, baca surah Yasin bagi kedua-dua rakaat. Kalau ibu-ibu hafal tak hafal Yasin tapi hafal surah Al-Mulk dan satu lagi hafal surah apa-apa yang lain, rakaat yang pertama baca Al-Mulk, rakaat yang kedua bacalah surah-surah yang lain. Ataupun kalau ibu-ibu hanya ingat surah lazim, Wadduha sampai Al-Ikhlas memang ingat, bacalah sebanyak-banyak. Rakaat pertama tu Wadduha, Alam Nashrah, Wattin Wazaitun, Iqra, Inna Anzalna, Lam Yakun dan seterusnya. Kemudiannya rakaat kedua pun macam tu. Masa rukuk, bacalah Subhana Rabbiyal Azim 7 sampai 10 kali. Kemudiannya doa. Kemudiannya bila sujud, bacalah Subhana Rabbiyal A'la 7-10 kali. Kemudiannya doa. Bila duduk rakaat, duduk antara dua sujud, baca pelan-pelan. Rabbighfirli, Arhamni, Wajburni. Kemudiannya bila sujud lagi Subhana Rabbiyal A'la, bacalah 7-10 kali doa. Jadi panjangkan salat tersebut. Kalau boleh, ini cerita orang yang betul-betul ada masalah besar terutamanya. Masalah yang memeningkan kepala yang tak mampu nak selesai. Kita doa sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Kalau 4 rakaat salatul zuhur, salatul asar, berarti kita ada 8 kali sujud. Dalam 8 kali sujud tu berdoa dalam kesemua 8 sujud. Dalam rukuk kalau nak doa silakan. Kalau tak nak doa, banyakkan memuji Allah Azza wa Jal. Bacalah Subhana Rabbiyal Azim tu lebih daripada 10 kali. Jadi pastikan kita boleh salatul asar dalam tempoh 15 minit, 20 minit atau lebih 20 minit. Jadi tu kita ambil peluang betul-betul. Kemudiannya barulah kita pun lepas asar tu, kita pun zikir lepas solat, baca pelan-pelan. Masa zikir daripada Allah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Satu nafas demi satu nafas, 33. Campur lagi yang lain. Kemudiannya habis tu, okey, kita pun nak contohnya lah. Ini cerita orang masalah besar ya. Kita pun ambil Quran. Kita ambil Quran. Macam mana saya nak, mungkin Puan Zahara boleh mute suara dahulu, boleh tak? Ya. Okey. Okey, kalau kita pun boleh ambil Quran, kita baca satu muka surat, kita doa. Kemudian kita baca lagi satu muka surat, kita doa. Kita pun dah tak larat baca Quran. Kita selawat pula kepada Nabi SAW. Selawat 10 kali, doa. Selawat lagi 10 kali, doa. Selawat lagi 10 kali, doa. Sampailah ke maghrib. Ini cerita bagi sesiapa yang ada masalah besar, insya-Allah boleh beramal demikian ya. Saya tengok sebenarnya Allah Ta'ala bagi kita kekuatan tersebut. Isunya mungkin kita ada kerja, ada urusan masing-masing. Jadi itu sedikit sebanyak menghalang kita. Tapi ini terbukti apabila saya tengok di Padang Arafah, bermula zuhur sampai ke maghrib orang berdoa tanpa henti. Tambah-tambah kalau orang Arab di tengah panas, dengan peluhnya, dengan panasnya mereka berdoa tanpa henti. Orang Melayu kebanyakannya bawa payung, duduk di tengah panas, tak nak duduk dalam kemah kerana dalam kemah nanti tak best lah orang tengok kita menangis berdoa kan. Kita nak duduk seorang-seorang, uzlah jauh daripada isteri, jauh daripada suami, jauh daripada kawan-kawan, kita seorang-seorang je. Iaitu kita boleh berdoa tempoh lama. Saya nampak orang depan mata kepala saya sendiri berdoa dalam tempoh yang begitu lama, menangis kepada Allah Azza wa Jal. Artinya kita memang ada kekuatan sebenarnya. Isunya kita payah nak mengekalkan momentum tersebut. Saya sendirilah, saya tak kata orang lain, saya sendiri payah nak mengekalkan momentum tersebut. Melainkan kalau saya pada hari Jumaat, saya ada kuliah maghrib. Dalam perjalanan pergi kuliah maghrib tu, kita habiskan masa dengan selawat, kita zikir, apa-apa zikir, kita ambil peluang yang sedemikian rupa. Okay. Dan sebenarnya sebaik-baik doa ibu-ibu yang dirahmati Allah yang kita nak panjatkan kepada Allah Azza wa Jal bukan doa dalam bentuk permintaan. Okay, tapi doa dalam bentuk memuji-muji Allah Azza wa Jal, itulah doa yang the best, yang paling baik. Ibu-ibu ada masalah, contoh masalah melibatkan anak-anak. Tak semestinya kita berdoa direct kepada Allah Azza wa Jal, ya Allah selesaikanlah masalah anakku. Tak semestinya. Tetapi dengan kita banyak memuji Allah Azza wa Jal, bila ada masalah yang banyak, pesan Nabi SAW, ambil zikir Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Baca pelan-pelan, jangan baca laju ya.
Jangan sibuk baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bukan zikir. Itu jampi serapah. Kita nak bacanya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Dalam keadaan penuh penghayatan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kadang-kadang kita nak baca Melayu pula kan sebagai penghayatan. Boleh? Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan-Mu ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ni banyak sangat buat dosa. Dalam hati Allah, ampunkanlah dosaku. Kalau ada dosaku yang menyebabkan hidup anakku susah ni Allah, ampunkanlah dosaku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Misalnya begitu ya. Okay, baik. Jadi ini kempen di peringkat ulama dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita tengok sedikit tu apa yang disebutkan. Amma qira'atu suratul Kahfi. Okey, tu tak apa, tu panjang. Okey. Sekejap. Tapi sebelum saya nak ke depan lagi, ada apa-apa dulu tak ibu-ibu sekalian untuk kita bincangkan? Saya tengok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu Aida. Saya nak tanya, kalau kita tak hafal surah-surah yang panjang tu, tapi surah-surah macam Qul huwallahu ahad tu kita ulang-ulang banyak kali, boleh tak Ustaz? Dia boleh ulang banyak kali. Tapi ibu kalau boleh kita cari dulu. Contohnya ibu pasti hafal ayat kursi kan? Okey, baca ayat kursi. Kalau kita hafal juga 2 ayat terakhir suratul Baqarah, Amanar Rasul dengan La Yukallifullah. Kenapa tidak kita baca Amanar Rasul dan juga La Yukallifullah? Okay. Kalau kita ada lagi hafal surah macam Wadduha, kenapa tak kita baca surah Wadduha? Tapi kalau kita hanya ingat surah-surah yang pendek dan kita nak ulang banyak kali pun boleh, tidak ada masalah. Cuma saya nak ceritanya kalau selagi mana kita ada hafal mana-mana ayat, seperti ayat kursi tadi, utamakan dulu yang panjang-panjang tu. Kita nak gabung-gabung pun boleh. Maknanya kita sedar kita tak mampu ya. Ini bukan cerita apa, bukan semua orang ada kemampuan pun. Kita sedar kita tak mampu, maka kita gabungkan. Ayat kursi gabung dengan ayat ini, gabung dengan ayat ini untuk jadi panjang, insya-Allah dibolehkan. Ya, insya-Allah dibolehkan. Begitu ibu, asasnya memang boleh diulang-ulang, tapi selagi mana ibu boleh ambil ayat yang ibu hafal yang lain, ambil yang lain ya. Okey. Tadi Kak Nursiah tanya tentang tanam pokok bunga, boleh ke? Dia sebenarnya tanam pokok bunga ni pun dia tidak ada satu saranan yang khusus kepada kita untuk menanam pokok bunga di perkuburan. Benda yang membantu kita, keluarga kita dikubur adalah doa anak-anak yang saleh. Doa suami dan isteri yang baik. Doa datuk nenek ataupun ahli keluarga yang terdekat. Doa sahabat-sahabat yang ikhlas. Itu yang sampai. Jadi kalau kita jadi terlalu berharap dengan pokok bunga dan sebagainya, kita sendiri tak buat apa-apa. Jadi saya tengok ada orang tanam pokok, kita tanya kenapa tanam pokok? Kerana pokok ni sepanjang berada di situ dia akan berzikir kepada Allah. Kenapa kita serahkan tugas mendoakan keluarga kita kepada pokok? Kenapa kita tak mengambil tanggungjawab sendiri? Akhirnya kita duduk relax je, tak apa, pokok tu ada. Dia berzikir, sepanjang dia zikir tu bahagia. Kenapa kita fikir macam tu kan? Kenapa kita tak fikir ini tanggungjawab aku, pokok tak ada kaitan dengan aku pun. Pokok bukan keturunan aku pun. Jadi lebih baik kita sendiri yang bersungguh untuk mendoakan keluarga kita yang telah meninggal dunia. Dia sebenarnya ibu sekalian, setakat apa yang saya tahulah. Okey. Saya berpegang bahawasanya kalau kita membaca zikir, doa, selawat, baca Quran, kita sedekahkan pada si mati, insya-Allah sampai, dengan syarat kita buat dengan penuh keikhlasan. Tetapi benda yang paling payah dibuat adalah bersungguh-sungguh dalam tempoh yang lama mendoakan keampunan buat si mati.
itu memerlukan stamina yang sangat luar biasa. Kalau sekadar baca Quran, boleh je kita duduk, okey, mari kita berkumpul ramai-ramai, ya. Kita kumpul ramai-ramai, kita masing-masing baca satu juzuk, kita hadiahkan kepada keluarga kita yang baru meninggal dunia agar bahagia hidupnya di alam baru. Okay, seorang pun baca satu juzuk. Satu juzuk, kalau orang biasa Quran, 20 minit, setengah jam dah habis. Kalau kita lambat sedikit, sejam lebih dah habis satu juzuk. Tapi ia tidak memerlukan stamina yang terlalu berat pun. Kerana ia hanya baca je lah, baca habis. 40 minit, 1 jam habis. Tapi untuk kita duduk di hadapan Allah Azza wa Jal, tanda tangan, ya Allah, aku ni anak kepada si mati. Aku tahu bahawasanya ayahku ni ada kesilapannya di mana-mana. Aku sekian, tolonglah ampunkan dosa aku, ayahku, ya Allah. Untuk berdoa pada Allah tu, mengampunkan dosa keluarga kita yang telah meninggal dunia, walaupun hanya dalam tempoh setengah jam, ia amat memenatkan. Tapi yang memenatkan itulah sebenarnya yang diperlukan oleh semati ibu rahmat Allah sekalian. Betul-betul mereka memerlukan doa memohon keampunan Allah Azza wa Jal, Al-Ghafurur Rahim buat mereka. Tapi kita baca juga Quran apa terbaca juga. Saya pun, keluarga kami memang baca Quran 30 juzuk habis. Dia hadiahkan kepada abah yang telah meninggal dunia. Memang kami buat. Saya pun sampai sekarang kalau saya sedekah, saya mesti niat untuk arwah abah saya. Tapi benda yang paling tinggi itu, yang paling payah orang nak buat adalah mendoakan keampunan buat si mati. Memang memerlukan stamina yang amat tinggi dan memang amat memenatkan dan memang meletihkan minda kita. Tapi itu yang paling diperlukan kepada oleh si mati sebenarnya, ibu sekalian. Okey. Puan Badriah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca daripada mushaf yang besar diletakkan di hadapan ketika salat, boleh tak? Begini Ibu Badriah, dia sebenarnya kalau kita nak tengok Quran masa solat memang tak ada isu pun. Terutamanya kalau solat itu solat sunat. Terutamanya kalau solat sunat itu solat sunat yang kita nak baca banyak seperti solat tarawih. Lagi-lagilah kita tak ada isu pun untuk membuka Al-Quranul Karim. Cuma apabila ulama membincangkan apakah hukumnya melihat Al-Quranul Karim ketika salatul fardu, maka ini pandangan yang saya pilih secara peribadi. Sebaik-baiknya kita membaca apa yang ada dalam ingatan kita. Walaupun dibolehkan, ya. Walaupun dibolehkan untuk kita melihat Al-Quran dalam solat fardu, tidak ada isu pun, cuma yang terbaik. Yang terbaik insya-Allah kita membaca berdasarkan hafazan kita. Melainkan memang kita banyak, kita terlalu sedikit surah yang kita ingat. Maka bolehlah kita buka Al-Quranul Karim insya-Allah. Ibu Hanita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana situasi sekiranya si mati tiada apa tu ibu? Tiada anak, tiada isteri, tiada suami ke macam mana? Ya? Ya bagi cik. Oh, terbuka suara, ingat siapa tadi. Okey, tak apa. Ibu Hanita, dia sebenarnya kalau orang tu tak ada anak, tak ada suami, tak ada isteri, tak ada isu pun. Yang pentingnya, yang pertamanya keluarga yang terdekat mendoakan si mati. Kalau bukan keluarga terdekat, kawan-kawan yang mengenalinya. Yang penting Saya juga pun, orang-orang soleh mendoakan dia. saya Apa pun dia, Ustaz, ibu? nak Ya, ya. tanya tergantung tadi ya. Bagaimana status kiranya seorang tu dia sebatang kara, dia mungkin dia alone aja tak ada kan. Jadi macam mana, tak ada siapa yang untuk mendoakan dia kan. Okey, baik. Jadi atau tu mungkin dia tu orang kata dia peluk agama Islam ke sebelum dia meninggal dunia kan. Jadi statusnya siapa yang nak mendoakan dia, mohon Okey. pengampunan kepada Allah. Siapa yang mendoakan dia kalau dia sebatang kara? Macam ni ibu Pertamanya, orang yang sebatang kara tu tetap mendapat doa daripada orang lain apabila salat jenazah. Kalaulah orang memang kenal dia Muslim, orang uruskan jenazah dia, orang tetap doakan dia, itu satu hal lah. Yang keduanya adalah orang yang memang tidak ada ahli keluarga, dia sebenarnya sudah mendapat doa secara langsung daripada umat Islam, secara tidak langsung daripada umat Islam dalam beberapa doa. Misalnya,
Saya sendiri biasa beramal dengan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Tuhan ampunkanlah dosa-dosa saudara-saudaraku yang telah mendahuliku dengan iman. Jadi sesiapa sahaja yang telah meninggalkan kita dengan keimanan akan mendapat hak daripada Muslim yang membaca doa tadi. Walaupun tidak ditujukan kepada sesiapa tapi dia tuju pada umum. Yang ketiganya, kita pun kadang-kadang berdoa secara umum untuk seluruh umat Islam. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat sebagai contoh kita baca kan. Jadi itu pun dia mendapat doa secara umum. Kemudiannya dia juga boleh memperbanyakkan doa, kemudiannya dia dapat juga doa daripada orang yang salat. Masa salat kita membaca masa tasyahud awal, tasyahud akhir. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada kami dan seluruh hamba-Mu yang soleh. Seluruh hamba Allah yang soleh ini di langit dan di bumi, malaikat, jin yang beriman, manusia yang beriman, yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup, semuanya. Jadi sebenarnya sebatang kara pun dia dah dapat doa secara umum daripada umat Islam. Dan sebenarnya dalam masa yang sama, orang yang sebatang kara tadi dia kena berusaha untuk mendapat doa daripada orang lain dengan pelbagai cara. Misalnya tadi saya sebutkan, kita mendoakan sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah dan juga ibunya. Abu Hurairah dah sebutkan tadi kan. So, aku doa pada Allah agar ampunkan dosa sesiapa yang mendoakan keampunan, sesiapa yang mendoakan aku dan ibuku. Jadi dengan kita mendoakan Abu Hurairah dan ibunya, Allah Ta'ala boleh memberikan pengampunan pada kita. Jadi sebenarnya banyak cara untuk orang yang sebatang kara sekalipun mendapat pengampunan mendapat doa daripada orang lain. Ya, Wallahualam. Panjang benda tu kalau kita nak senaraikan ya Ibu Hanita. Kemudiannya sedikit lagi, kita dah nak sampai 95 minit. Saya nak hormat masa ibu sekalian yang penuh dengan jadual ilmu ni. Ibu Nita, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kalau hanya sempat membaca 10 ayat awal dan akhir kerana kekangan masa? Dia sekadar baca bolehlah, tapi ia tidak menempati sunnatun Nabi SAW. Jadi sekadar nak baca bolehlah ya. Tapi untuk mendapat pahala sunnah dengan minta maaf, tak dapat pahala sunnah. Ibu Suriah, Waalaikumsalam. Kalau baca lihat Al-Quran pada hari Jumaat surah Sajadah. Oh ini kalau salat sendiri. Kita nak baca surah Sajadah pada hari Jumaat, insya-Allah dibenarkan untuk melihat Al-Quranul Karim. Kerana kita hafal, cuma kita ada tergagap-gagap di mana-mana ya, takut nanti tersilap. Maka insya-Allah dibenarkan untuk membuka Al-Quran bagi membaca surah As-Sajadah ya. Wallahualam. Jadi saya kira saya takut mengambil masa ibu-ibu sekalian. Ada lagi tak sebelum 2 minit terakhir? Okey. Kalau tak ada, izinkan saya untuk membuat penutup lah untuk perbincangan hari ini. Tapi saya nak ni dulu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Jadi daripada Al-Azkarun Nawawiyah, sebenarnya kita belajar satu perkara yang penting. Dalam banyak-banyak zikir yang diajarkan, yang kita belajar, kita amalkan, kita kena ada satu keyakinan yang hakiki, yang tidak boleh digugatkan. Datanglah zikir sesiapa pun, semuanya tidak dapat menandingi zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Datanglah siapa pun ajar zikir ke doa ke, semua tak boleh lawan zikir dan doa yang diamalkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi atas keyakinan tersebut, janganlah kita melebih-lebih beramal dengan zikir yang diajarkan oleh tok-tok guru kita ke sebagainya, melebihi zikir Nabi Yunus SAW. Dan percayalah, satu firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ar-Ra'd, Alla allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Orang-orang yang beriman itu tenang tenteram kalbu mereka dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikrullah itu akan menjadi tenang tenteramlah segala kalbu. Wallahualam. Saya serahkan balik pada Puan Ainun. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Fadil Ustaz Muhammad Zulul Khair atas
atas kesediaan berkongsi ilmu pada pagi ini mengenai larangan tempat yang ditimpa azab itu tadi itu kaum Samud, dan juga zikir dalam solat-solat tertentu ini yang merupakan satu amalan yang disyariatkan dalam Islam ya, kerana perintah melaksanakannya ni ditemui dalam banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan hanya sekadar ibadah tetapi juga merupakan amalan yang boleh membersihkan dan menyucikan jiwa, mendekatkan diri kepada penciptanya dan membuka hijab rohani dan seterusnya mencapai makrifat terhadapnya. Dan semoga panduan yang dikongsikan oleh Fadil Ustaz Muhammad Zulkhair ini diberi kefahaman bagi kita semua bagi beramal dengannya dan sebagaimana dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memahami syariat Allah SWT. Dan syukran wa jazakumullah khairan khasiran. Semoga Allah SWT memberi keberkahannya. Terima kasih kepada penaja surat program kita pagi ini. Semoga digandakan lagi rezeki dan umur dan keberkatan umur. Dan saya serahkan kepada Ustaz untuk kita tangguhkan dahulu slot kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.